A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sekali lagi banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini. Kita takbirkan rasa syukur kita di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, antaranya dengan kita penuhi ataupun kita uruskan masa kita ini dengan sebaik mungkin, termasuk ketika mana kita berada dalam situasi yang sukar, situasi yang mencabar, penuh dengan dugaan dan cabaran, seperti mana yang kita lalui sekarang ini. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung kuliah tafsir kita ataupun tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran untuk kita tambah ilmu ataupun kita kukuhkan lagi ilmu dan keyakinan yang sedia ada pada kita. Hari ini insya-Allah kita baca surah Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Makna dia secara umum, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yang mana dia mengumpulkan harta dan sentiasa menghitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah. Manusia menyangka bahawasanya harta itu dapat mengekalkannya dalam kehidupan dunia ini. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Tidak sama sekali, sesungguhnya dia akan dihumban ke dalam neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah engkau apakah al-hutamah itu? Narullahil muqadah. Al-Hutamah adalah api ataupun azab Allah yang dinyalakan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, allati tattali'u 'alal af'idah. Al-Hutamah ini yang membakar sampai ke hati manusia. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadin mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itu secara ringkas makna umum surah Al-Hutamah. Kalau kita perhati, ada beberapa perkara besar yang Allah Ta'ala nak cerita dalam surah Allah sebut. Yang kedua, Allah Ta'ala nak cerita tentang kita boleh sebut penyakit masyarakat lah. Semenjak zaman dulu sampai sekarang ni, benda tu hampir tetap sama berlaku. Penyakit suka merendahkan orang, suka menghina orang, suka mengaibkan orang, suka adu domba, suka mendedahkan keaiban maruah orang, merendah-rendahkan, menghina, mencela, terlalu mudah untuk mengeluarkan kata-kata, sama ada dengan lidah kita ataupun melalui mimik muka kita, dengan mulut ke, dengan
mata kita ke, semua sekali. Ini sebenarnya merupakan penyakit masyarakat yang kalau tidak diurus dengan baik, dia beri kesan yang terlalu besar di sisi Allah SWT, di sudut kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Wa huwa 'indallahi 'azim. Kebanyakan kita manusia anggap benda-benda ni benda yang kecil, benda yang remeh-temeh, tapi di sisi Allah SWT besar dia punya kesan buruk dia. Baik. Kalau kita tengok pada tafsir surah Al-Humazah ni, sebahagian ulama kata ayat ni, surah ni turun ada kepada kata Al-Walid bin Al-Mughirah, ada turun kepada Al-Akhnas bin Shuraik, dan ada beberapa lagi. Tapi yang lebih pentingnya, ayat-ayat yang turun ni asasnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk ditadabbur, termasuk pada kita, supaya sifat-sifat ataupun sikap yang negatif ni dapat kita hindari daripada kehidupan kita. Salah seorang yang disebut diturunkan ayat ialah Al-Akhnas bin Shuraik. Al-Akhnas ni setengah riwayat kata dia masuk Islam, cuma kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam balik, dia bertaubat kepada Allah. Ada sebahagian riwayat sebut maknanya dia kekal ada keadaan sifat nifak dia. Jadi kita serahlah kepada Allah Subhanahu Taala. Yang pentingnya sifat ni yang perlu kita ambil pengajaran. Kalau kita perhati Al-Akhnas bin Shuraik ni, dalam sirah Nabi SAW, kalau kita baca sirah, dia ada satu kisah yang mana orang kafir Quraisy, termasuk pembesar-pembesar dia, walaupun dia tak boleh nak terima dakwah risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia rasa tertarik nak dengar ayat-ayat Al-Quran. Ada kisah menyebut macam mana Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Shuraik ni, masa-masa tertentu, malam tertentu, dia pergi dekat dengan rumah Nabi SAW untuk dengar ayat-ayat Al-Quran. Tapi dia pergi suku-suku lah, tak pergi bersama. Cuma apabila masa balik tu, dia bertembung di tengah jalan. Jadi masing-masing tanya dan masing-masing berpakat supaya malam esok tak perlu pergi lagi. Sebab kalau orang kampung tahu, kalau rakyat tahu, masyarakat tahu, jadi besar kesan dia. Tapi kerana tertarik ni, dia pergi pula. Setengah riwayat kata sampai 3 malam. 3 malam pergi, dan akhir sekali dia bersumpah lah. Maknanya masing-masing tidak pergi. Itu nak menunjukkan kepada kita tentang sebenarnya hati manusia kembali pada fitrah. Dia akan boleh menerima bahawasanya ayat-ayat Allah SWT, Al-Quran ni merupakan wahyu daripada Allah, penuh dengan keberkatan, mukjizat, dan dia boleh menjadi makanan kepada ruh, kepada jiwa seseorang. Jadi Al-Akhnas ni, setengah riwayat sebut, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan dia isytihar bahawasanya dia ni Islam, dan dia bersumpah bahawasanya Allah Ta'ala lah yang tahu tentang kebenaran iman dia. Jadi kita manusia, ya, Nabi SAW terima dengan baik. Cuma riwayat menyebut dia ni apabila dia keluar daripada Madinah, dia lalu dalam kawasan kampung penempatan orang Islam, dia pergi bakar tanaman orang Islam, dan dia pergi bunuh segala binatang ternakan orang Islam. Maknanya dia ni umumnya, zahirnya dia tunjukkan dia Islam, tapi dalam hati dia ada sifat kufur.
nifaq. Dalam ayat Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang 204, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Jadi setengah ulama kata ayat ni juga turun kepada Al-Akhnas bin Syuraik. Setengah daripada manusia ni kita tertarik dengan sifat zahir yang ada pada orang munafik ni. Dia punya mazhar dia, zahir, cara dia berpakaian, tubuh badan dia, ucapan yang keluar daripada mulut dia. Sebagaimana juga dalam surah Al-Munafiqun, Al-Munafiqun ayat yang keempat, ada juga disebut, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jadi sifat orang nifaq ni, sudut mazhar dia, zahir dia, kalau kita tengok dia, memang kita tertariklah dengan penampilan dia. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim, dan kalau dia berucap, dia bercakap, maknanya kita boleh terpesona dengan ucapan dia. Ka'annahum khusyubun musannadah, tetapi pada hakikat dia digambarkan macam hanya sebatang kayu yang tersandar. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Sifat orang munafik ni, dia rasa dia ada keadaan sentiasa tidak selamat. Dia rasa semua ucapan-ucapan orang lain ni dituju kepada dia. Humul adu fahdharhum. Jadi kita orang Islam, orang mukmin ni kadang-kadang maknanya kena ada sifat daripada sifat orang munafik ni. Sebagaimana disebut tadi, antara benda besar yang Allah Ta'ala nak cerita kepada kita untuk kita ambil iktibar daripada surah ni, tentang antaranya penyakit-penyakit utama dalam masyarakat semenjak dulu sampai ke sekarang ni. Sifat masyarakat yang suka memandang hina kepada orang lain, tidak beri penghormatan, suka mencemuh, suka mengumpat, suka perlekeh. Di samping ada unsur terlalu memandang tinggi kedudukan harta dan kekayaan. Jadi seolah-olahnya tanpa harta dan kekayaan ni tiada nilai dalam kehidupan ini. Jadi terlalu memandang tinggi harta dan kekayaan. Kerana bagi mereka harta dan kekayaan lah yang menentukan kemuliaan dan kehinaan seseorang. Jadi surah ni turun untuk memperbetulkan balik kefahaman kita manusia ni. Dan surah Al-Humazah ni kalau kita perhati sangat sesuai untuk mana-mana di kalangan kita. Ia memang ada sebenarnya dalam hati kita ni sifat. Sebab kita yang lebih tahu tentang diri kita. Kalau kita ada sifat suka menghina orang, tidak hormat pada orang, terlalu mudah untuk kita memperlekeh orang, untuk kita menyebar fitnah. Sebenarnya kita kena tahu dalam hati kita tu ada penyakit. Satu cara untuk kita ubati penyakit yang ada dalam diri kita ialah kita kena banyaklah. Antaranya baca surah Al-Humazah ni, dan kita cuba tekuni dan kita hayati makna-makna dia dalam kehidupan kita. Ada dalam surah An-Nur, surah An-Nur ayat yang ke-14 disebut isu hadis Al-Ifk. Cerita macam mana di zaman Nabi SAW juga, kerana kurang cermat kita panggil di sudut pemberitaan ni, penyebaran berita, terlalu mudah untuk viral berita yang tidak sahih, sehingga berlaku kepada keluarga Nabi SAW sendiri. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adzabun azim. Kalaulah tidak kerana rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, kesian belah ni,
Allah Ta'ala dengan cepat boleh menghukum manusia. Jadilah, kalaulah sekiranya Allah Ta'ala ni kita panggil jenis cepat, setiap kesalahan manusia tu dia hukum, ramai mana dah kita kata manusia ni akan mendapat azab daripada Allah SWT. Tetapi kerana ada unsur rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang dan kesian belah dia ni tanpa had, jadi dia banyak beri ruang, beri peluang kepada kita manusia, dengan harapan kita berfikir balik dan kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Sebab tabiat manusia ni, kalau dia nak waira, iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Kita mudah untuk kita nak sebarkan berita dalam keadaan kita tidak tahu hakikat yang sebenar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kadang-kadang kita rasa benda tu benda biasa, benda yang ringan. Tetapi di sisi Allah, mengaibkan orang, orang, mencerita benda-benda yang tidak sahih sebenarnya, terlalu besar dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, surah ni kalau kita perhati, dia bermula dengan satu kalimah yang kita panggil wailun, al-wail. Dalam bahasa Arab, wail ni kalau kita perhati dalam Quran, tak silap hamba hanya 2 surah yang mula dengan wail. Satu surah Al-Humazah ni, wailul likulli humazatil lumazah. Satu lagi wailun lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Wail secara umumnya dia memberi makna kebinasaan, kehancuran, kecelakaan. Kalau Kelantan panggil mati bunuh, itu makna wailun, celaka. Bagi orang yang ada sifat suka mengumpat, suka mencela, suka menghina ni, maknanya di sisi Allah satu kecelakaan, maknanya satu kehancuran lah. Wailun. Kalau dalam surah Al-Mutaffifin ni, dua-dua ni berkait dengan kegiatan kehidupan kita. Kalau wailul likulli humazatil lumazah, surah kita baca sekarang ni, Al-Humazah ni, berkait dengan maruah manusia. Celaka bagi orang yang terlalu mudah memperlekeh, memperhina orang ni. Kalau wailul lil mutaffifin, berkait dengan urusan perniagaan, kehidupan harian kita manusia. Berkait dengan duit, berkait dengan adil, tidak adil, zalim, tidak zalim. Wailul lil mutaffifin. Jadi dalam Al-Mutaffifin ni, dia berkait dengan urusan harian kita, yang berkait dengan harta benda kita dan harta benda orang. Banyak cara banyak, sikit cara sikit. Hatta sikit pun, kalau hak orang, maknanya tak boleh kita ambil. Jadi dalam surah Al-Mutaffifin ni, dia nak cerita kadang-kadang tabiat kita manusia ni, kalau untuk kita nak pastikan kita dapat sepenuhnya. Tapi kalau hak orang lain, sikit pun kita ejah, kita ikhtiar supaya dikurangkan. Termasuk dalam timbangan, termasuk dalam neraca semua sekali. Sedangkan Islam ni, hak yang kita sebut, antara asasnya mesti tepat, mesti adil, semua sekali. Jadi Islam ni comel sangat kalau kita perhati. Baik. Wailun ni, dia memberi makna sebagaimana kita sebut, kecelakaan. Dan biasa diguna dalam keadaan masa situasi yang berat. Dalam hadis juga ada sebut juga permulaan hadis, contohnya wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Maknanya satu kerugian, satu kehancuran, kebinasaan bagi orang yang ambil wuduk, dia tidak sempurna wuduk dia. Termasuk apabila dia basuh kaki.
Apabila dia basuh kaki, dia hanya basuh bahagian depan. Bahagian belakang, aqab, bahagian belakang kaki dia tu dia tidak sapu, dia tidak basuh dengan baik. Jadi tidak rata. Yang menyebabkan apabila kita semaya, tak sah lah. Sebab air semaya, kita semaya tu tak sah. Sebab air semaya kita ambil wuduk, kita berwuduk tu tidak sempurna. Sehingga Nabi pernah sebut, wailun, celaka. Jadi benda ni kadang-kadang kita pandai ringan, tapi sebenarnya di sisi Allah terlalu berat. Termasuk dalam sifat-sifat ni, akhlak-akhlak yang buruk ni, antaranya sifat humazah dengan lumazah. Dia berkait dengan kita mencela orang, kita mengumpat orang, kita menghina, kita merendahkan martabat orang, kita terlalu mudah untuk menghukum, terlalu mudah kita untuk melebarkan seseorang, yang menyebabkan akhirnya boleh berlakunya perpecahan dalam masyarakat. Boleh menimbulkan rasa sangsi, boleh menimbulkan rasa kebencian, boleh merenggangkan lagi hubungan. Sedangkan Islam ni adalah satu agama yang mulia, yang mana kita kena ikhtiar supaya kita kena tunjuk contoh teladan yang terbaik. Sebagaimana kita faham, apabila kita sebut Islam ni, kita kena yakin dia merangkumi segala kehidupan kita manusia berkait dengan akidah. Maknanya berkait dengan keimanan, berkait dengan keyakinan, berkait dengan Islam ni mempunyai syariat peraturan yang cukup mulia. Dan Islam ni dia cakna terhadap diri kita manusia khususnya, sama ada yang zahir, sama ada yang batin, termasuk juga di sudut akhlak tu sendiri. Sebab itulah Allah Ta'ala dia sangat puji Nabi kita Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab apa? Nabi ni mempunyai akhlak yang sangat mulia. Antaranya dia berkait rapat dengan yang mendidik Nabi SAW adalah Allah Ta'ala sendiri. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku, Nabi kata, adalah Allah Ta'ala. Memanglah didikan tarbiyah Allah Ta'ala ni cukup baik. Sebab itulah Nabi SAW dalam keadaan apa saja situasi, tak pernah dia menghina orang, tak pernah dia mencela orang, tak pernah dia merendahkan martabat seseorang. Tak pernah Nabi ni terlalu mudah menghukum dan melabel orang yang tidak, termasuk dengan orang yang tidak bersama dengan dia. Jadi itu yang perlu kita ambil perhatian. Jadi wailun ni satu kalimah yang memberi makna kecelakaan. Dia memberi makna kesudahannya manusia akan mendapat azab di sisi Allah SWT. Dan ada juga ulama kata wailun ni adalah wadin fi jahannam. Nama salah satu tempat khusus dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, humazah ni wailun likulli humazatil lumazah. Jadi ulama dia kata humazah melalui ucapan, ada kata lumazah ni melalui mimik muka. Tapi yang pentingnya kalau kita rangkum humazah dan lumazah ni, dia mengandungi perbuatan kita, dia mengandungi ucapan kita, hatta melalui mimik muka kita, isyarat dengan mata ke, dengan alis mata ke, dengan tangan ke, apa semua sekali, apa saja, sama ada perbuatan tunjukkan kita ni nak menghina, nak perlekeh orang, semua sekali masuk dalam al-wail tadi. Maknanya satu kecelakaan, sifat yang tidak comel. Dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-10 ada sebut, wala tuta' kulla hallafim mahin. Jangan kita ikut, jangan kita taat orang yang mempunyai sifat, antaranya halaf, orang yang suka sikit-sikit bersumpah, sikit-sikit bersumpah. Mahin, orang yang suka menghina. Hammazin, orang yang suka mencela orang. Maknanya orang Kelantan panggil mulut huduh lah. Masya'in binamim, kesana kemari dalam kehidupan dia
suka sebar fitnah, masya'in binamim. Mana kalau sekarang ni kat dalam Facebook dia ke viral, yang dia viral gak, semua berbentuk adu domba, semua berbentuk fitnah, semua berbentuk menghina dan mencela kan. Jadi sebab itulah benda ni terlalu mudah. Kenapa? Kerana takdirnya Allah Ta'ala cipta kita ni dengan ciptaan yang begitu sempurna, termasuk di mulut kita tu sempurna dengan susunan giginya, dengan lidah yang tidak bertulannya, dengan ada lelangitnya, dengan kerongkonnya. Jadi mudah kita nak kecek, mudah kita nak mengeluarkan kata-kata. Jadi kadang-kadang dengan sebab terlalu mudah ni, manusia lupa kepada kesan buruk akibat dia. Dalam bahasa Arab apabila sebut wailul likulli humazatin lumazah, lumazah dia panggil atas wazan fu'alah. Dia memberi makna humazah dan lumazah ni sifat yang sentiasa dibuat. Maknanya dah jadi makan minum dia. Tiap-tiap hari. Kalau zaman learning kat, kalau kita buka Facebook, orang yang ada sifat ni kat, tiap-tiap hari dia mencela, dia sebar berita yang tidak sahih, berita yang boleh mengundang kebencian, permusuhan, sehingga terputus hubungan silaturahim. Ini sifat-sifat huduh yang ada pada manusia. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut humazah, lumazah, dia memberi makna sifat ni adalah sifat yang biasa dah menjadi darah daging. Dia panggil al-i'tiyad wal mubalaghah. Benda ni dah jadi adab, budaya dia. Makna kalau tak mengumpat orang, jadi seolah kehidupan dia. Itu bahaya lah. Wailul likulli humazatil lumazah. Sebab itulah humazah dari satu sudut macam kita minta berlindung daripada syaitan, daripada asal dasar kata yang sama, hamazah, wa qur rabbi a'udzubika, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Hamazat di sini kita terjemah daripada bisikan syaitan. Bisikan syaitan ni asal makna kalimah hamazah. Asal makna hamazah ni maknanya dia mencucuk seseorang dengan benda tajam. Dia cucuk seseorang dengan benda tajam. Jadi itu dipanggil bisikan syaitan. Artinya kita juga boleh faham sifat al-humazah, lumazah ni, jadi seolah dia mencucuk, sama ada orang yang mengeluarkan kata-kata ataupun orang yang dituduh tu, jadi ada kaitan dengan sifat-sifat yang tidak comel lah. Itu humazah. Satu lagi lumazah. Dalam surah At-Taubah ada disebut ayat yang ke-58, surah At-Taubah, berkaitan dengan penggunaan kalimah lumazah ni, yang seerti lebih kurang dengan dia. Lamazah maknanya dia berterusan mencari kesalahan seseorang dan membongkar untuk memalukan orang tersebut. Ini antara sifat lumazah. Al-ayyab linnas, suka mencari, mendedahkan keaiban orang. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Dan surah At-Taubah ayat yang ke-58. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Mana kisah ni, kisah berlaku zaman Nabi SAW. Sifat orang munafik macam mana? Dia sentiasa mencaci, tak puas hati semua, termasuk dalam pembahagian harta rampasan perang ke contohnya. Jadi dia nak ikut sebagaimana kehendak dia, bukan kehendak Islam, bukan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yalmizuka lamaza yalmizuka fis sadaqat, mencaci. Fa in utu minha radu, kalau boleh bahagian dia redalah. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun, kalau tak boleh contohnya, ataupun kalau bagi tidak mengikut kehendak dia, maka dia akan marah, dia akan caci. Dalam surah Taubah juga ayat
79 disebut alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Kadang-kadang sifat orang munafik juga, lumazah ni, dia suka mengaibkan orang lah, merendahkan martabat orang. Orang buat baik pun, contohnya kalau nak bagi derma. Ialah derma ni asasnya bukan masalah banyak sikit. Asasnya mula-mula sekali ikhlas ke tidak ikhlas. Itu yang lebih penting. Mula-mula sekali ikhlas. Jadi cuma kalau banyak dengan ikhlas itu lebih baik lah. Tapi kehidupan kita termasuk di zaman sahabat, ada orang yang ada kemudahan di sudut kewangan, ada orang yang hidup biasa. Jadi yang pentingnya orang miskin juga ada masa tertentu dia nak derma juga. Jadi kadang-kadang dia derma mengikut kemampuan dia yang sedikit. Jadi setengah orang munafik ni tengok derma sikit, dia hina, dia rendahkan martabat seseorang. Ini tabiat, sifat-sifat huduh yang ada pada kebanyakan manusia sebenarnya semenjak dulu sampai ke zaman sekarang ni. Sebab itulah pada Allah Ta'ala guna wailun, satu kecelakaan, likulli humazatil lumazah. Lumazah juga ada disebut dalam surah Al-Hujurat. Kalau kita perhati, surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 disebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Maknanya kalau kita orang beriman pada Allah, kita kena baca ayat Quran ni, kita kena faham makna dia dan kita kena tadabbur supaya sifat-sifat ini tidak ada pada kita sebenarnya. Antara arahan Allah ialah la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kita suka mencemuh. Jangan kita suka mengejek orang. Sama ada kita lelaki, sama ada kita perempuan. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan kita cari suka sebut kaiban orang. Sepatut terbaiknya kalau kita betul-betul nak bagi nasihat, kalau benda tu benda yang menonjol di sudut kaiban, kalau Imam Syafi'i itu kita pergi jumpa depan-depan, tak perlu kita viral apa semua sekali. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan sifat orang mukmin juga yang sebenar, dia tidak suka beri panggilan gelaran yang buruk. Sama ada pada individu ataupun pada kelompok kumpulan. Tapi tabiat kita manusia ni biasalah. Kadang-kadang bila kita tak boleh masuk dengan orang, kita suka mengejek orang, hak benda tak suka tu lah kita sebut. Itu tabiat kita manusia. Tapi orang mukmin yang sebenar, dia akan ikut perintah Allah Ta'ala. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kita beri gelaran yang buruk orang tak suka. Kalau gelaran tertentu orang suka tu, tak ada masalah lah. Macam masa hamba kecil-kecil dulu, kampung hamba ni ramai orang nama Muhammad. Jadi orang kampung, kita budak-budak kita panggil Pok Mak. Jadi Pok Mak. Jadi ramai nama Muhammad ni, jadi kita panggil Pok Mak. Ada seorang tu panggil Pok Mak Peri. Ada seorang tu panggil Pok Mak Meruk. Ada seorang tu Pok Mak Kereta Api. Jadi kalau dia suka tak apa. Macam Pok Mak Peri ni, sebab zaman dulu dia bawa ferry. Perahu besar, ferry. Jadi orang nak kenal dia, siapa dia? Pok Mak mana? Pok Mak Peri. Maknanya dia sendiri, dia dengar dia tidak ada masalah. Itu tak apa. Ataupun seorang tu nama Pok Mak Meruk. Sebab isteri dia nama Meruk. Jadi tak apa kalau dia suka. Ataupun seorang lagi nama, kita panggil Pok Mak Kereta Api. Sebab dia kerja dengan kereta api. Jadi dia suka tak apa. Tapi kalau dia tak suka tak boleh. Kita panggil Pok Mak Kudung ke Pok Mak. Ikutlah gelaran-gelaran. Walaupun pada biasanya benda tu biasa. Boleh mainan mulut kita. Sebab itulah kita kena perhati. Terutamanya orang yang terlibat dalam nak sebar agama Allah SWT lah. Terlalu amat penting untuk kita bersifat dengan sifat-sifat mulia ni. Sebab kita nak bawa Islam ni, Islam yang mulia sebenarnya. Yang murni, yang suci. Sehingga Allah Ta'ala sendiri, apabila dia nak bagi tanggungjawab ni kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita tengoklah macam mana semenjak kecil lagi dia dijaga, Nabi sendiri dijaga secara zahir dan batin.
sehingga pernah berlaku peristiwa syaks sadr, belah dada. Contohnya kerana apa? Antara faktornya kerana nak buat sifat tempat yang syaitan boleh masuk. Mulianya Al-Quran, Islam ni. Dan sifat-sifat yang ada pada Nabi SAW, semua akhlak-akhlak yang mulia ni semua ada pada Nabi belaka. Dan semua akhlak yang huduh tak ada satu pun yang ada pada Nabi. Jadi apabila kita nak bawa Islam, kita kena ejah, kita kena ikhtiar. Supaya kita ni jadi contoh teladan yang terbaik. Kita tak naklah kita ni bawa Islam, semua sifat-sifat huduh ada pada kita. Semua, mulut kita ni, orang Kelantan panggil mulut celupar. Semua, maknanya kalimah-kalimah huduh tu keluar belaka daripada mulut kita. Tapi kita kata kita nak bawa Islam. Jadi itu yang perlu kita beri perhatian. Baik. Ayat seterusnya, wailul likulli humazatil lumadah alladhi jama'a malan wa addadah. Antara orang yang mudah bersifat dengan sifat yang disebut tadi kerana apa? Dia ada unsur kaitan rapat dengan masalah harta benda. Orang yang bersifat ni alladhi jama'a malan wa addadah. Orang yang mengumpul harta dan suka menghitungnya. Alladhi, Allah Ta'ala guna isim mausul lil ghaib, dia kata. Alladhi, siapa dia? Ya, orang ya, dia tidak sebut. Jadi dari satu sudut dia memberi gambaran hinanya. Orang yang bersifat dengan sifat tadi dan orang yang suka menghitung harta ni. Tanpa kira halal haram, boleh harta, tak keluar zakat, tidak infak. Bahkan kalaulah hatta dia keluar zakat, dia infak, tapi kadang-kadang masuk penggunaan yang benda mubah kita panggil, benda yang harus tetapi secara berlebihan. Yang menyebabkan nampak sangat dia ni suka sangat pada harta. Allazi jama'a malan wa addadah. Dia dilekakan dalam kehidupan dia dengan harta. Jadi seolah waktu siang ni sepenuh masa fikir macam mana cara untuk dia dapat duit, untuk dia himpun duit. Apabila malam, kerana terlalu letih duk fikir harta benda ni, buat kerja, duk mikir, duk rancang apa semua sekali, seolahnya tidur, macamlah tidur, mayak betul, tak bergerak. Seolahnya macam tu lah. Ada juga ulama yang memberi makna, maksud himpun harta ni, maknanya menghimpun harta dan duk bila-bila, maknanya yamna'ul ata'. Dia bermaksud himpun harta dan sikit pun tak nak bagi pada orang. Sama ada zakat, sama ada infak. Fahuwa bakhil. Orang macam ni orang yang bakhil. Sedangkan kita tahu kehidupan kita dengan harta ni, orang yang selalu fikir harta boleh terdorong punya sifat tadi yang disebut tadi, humazah dengan lumazah tadi. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-55, Allah Ta'ala sebut, jangan kita terlalu rasa terpesona, rasa kagum dengan orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat, punya harta kekayaan, punya anak-anak ataupun pengaruh. Sebab kalau dia tidak pandai urus dengan baik, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi azab pada dia semenjak di dunia lagi. Di akhirat ada tentulah, atas dunia pun jadi balah, jadi masa muka, jadi benci, jadi merancam. Kerana apa? Kerana berkait dengan harta kekayaan sebenarnya. Sebab itulah kita tengok dalam dunia sekarang ni, seorang anak sanggup mencemuh ayah dan mak kerana harta. Sanggup bawa ke mahkamah contohnya. Adik-beradik balas sama sendiri kerana harta. Sehingga sanggup bunuh. Buat macam-macam kerana apa? Ada zahirnya macam hidup dalam keadaan senang, tenang, tapi pada hakikatnya penuh dengan kebencian, penuh itu Allah Ta'ala kata azab yang Allah Ta'ala beri semasa hidup
atas dunia lagi. Ya, dalam bahasa Arab juga allazi jama'a tidak jama'a. Jama'a bitakhfif, dia kata maknanya himpun ni tak kira banyak, cara banyak, hatta sikit pun himpun juga. Itu maksud jama'a. Jama'a tak kira daripada sumber mana. Jama'a malan. Malan juga dia tak ada alif lam, kita panggil tangkir, nakirah. Maknanya tak kira daripada sumber mana. Halal ke, haram ke, tak kira. Yang pentingnya boleh duit, masuk duit. Sumber judi ke, tak kira. Arak ke, tak kira. Rasuah ke, tak kira. Rompok, harta orang kampung, rompok harta masyarakat, rompok harta negara, tak kira. Ini maksud allazi jama'a malan wa'addadah. Wa'addadah pula dia tasydid tu. Dia sadu, kita panggil tasydid. Addada. Maknanya dia nak menggambarkan lil mubalaghah wa taksir. Duk bilang seumpama. Ikhtiar, masa habis, cara buat kerja, fikir hanya semata-mata nak ipun duit je. Tak kira daripada sumber halal ke haram ke apa semua sekali. Kemudian duk pastikan, tengok seumpama dalam akaun tu macam mana. Itu maksud wa'addadah. Jadi apabila ditasydid ni, nampak sangat dia tu acak kali, terlalu fikir. Duk fikir seumpama, duk bilang seumpama, duk ingat seumpama cakap harta benda. Sebab apa dia jadi gitu? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, kerana dia manusia ni, dia menyangka bahawasanya harta benda tu dapat mengekalkan dia duduk atas dunia ni. Ya, tabiat manusia kalau boleh nak hidup 100 tahun. Kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Bahkan kalau boleh tak mati-mati. Tapi takdir Allah Ta'ala, hikmat juga kita manusia ni mati. Sebab itu menggambarkan kita ni makhluk. Kita tak mampu nak pastikan kita ni hidup sepanjang zaman contohnya. Kalau hidup sepanjang zaman, jadi Allah Ta'ala pula lah. Tapi Allah Ta'ala buat kita ni makhluk yang ada kelemahan. Paling tidak semua sekali hebat secara mana pun, dia berakhir dengan kematian. Jadi manusia ni bertitik tolak daripada tersilap fikir, tersilap kefahaman. Ini penting ni, dia berkait dengan pendidikan. Kita nak didik anak kita, kita nak didik zuriat kita, kita nak didik anak bangsa kita mengikut kedudukan kita sekarang ni di mana. Kita seorang ayah ke, kita seorang ketua masyarakat ke, kita sebuah negara ke, antara tanggungjawab utama adalah di sudut pendidikan. Kalau kita silap bagi pendidikan kepada anak didik kita, kepada zuriat kita, kepada anak bangsa kita, menyebabkan anak kita, zuriat kita, anak bangsa kita ni silap fikir. Kerana hasil didikan yang dia terima berbelah-belah tahun, menyebabkan dia fikir tentang dunia. Dia tidak fikir tentang dunia selagi, iaitu akhirat. Dan dia fikir duduk atas dunia ni hanya berkait dengan harta benda saja. Dan dia tidak fikir duduk atas dunia ni berkait dengan harta, berkait juga dengan akhlak, dan berkait dengan muamalat. Ini yang Allah Ta'ala sebut silap fikir ni. Silap perhitungan kita panggil. Tasawwur, dia berkait dengan silap ilmu. Yahsabu, dia jangka, dia sangka bahawasanya annama lahu akhladah. Harta benda yang boleh mengekalkan dia. Yahsabu, dia jangka bijahlihi, kerana jahil dia tentang Islam yang sebenar. Jadi dia duk jangka bahawasanya harta dia ni boleh yukhalliduhu fi hadhihi dar, boleh mengekalkan dia hidup atas dunia ni. Jadi sebab itulah masa dia habis cakap nak impung duit. Sedangkan kita tahulah dalam surah Al-Anbiya ada disebut, Al-Anbiya ayat yang ke-34. Wa ma ja'alna li basharin min qalbikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Allah Ta'ala kata tak ada manusia atas dunia ni hak sebelummu wahai Muhammad hidup kekal tak ada. Jadi kalau mu mati pun apa peliknya? Semua manusia ni Allah Ta'ala buat semua kekal, tidak kekal belaka, semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa,
setiap manusia ni akan merasai kematian tersebut. Jadi hak mati tu dia rasa dah lah. Cuma dia tak nak oyak kita. Jadi kita hak hidup ni kita ambil pengajarannya. Kita sekarang ni mungkin umur 20, umur 70, umur 90. Tapi akhirnya akan mati belaka. Cuma kita tidak tahu. Itu hikmat Allah Ta'ala nak minta supaya kita ni hidup dalam keadaan bersiap sedia seumur. Dalam surah Ali Imran pun ada sebut. Ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Apa hikmat Allah Ta'ala mencipta kematian ni kepada setiap makhluk? Sebab antara hikmatnya ialah supaya manusia ni dihidupkan semula di akhirat kelak untuk menerima balasan semasa dia hidup atas dunia ni. Apa yang dia buat sepanjang dia hidup atas dunia ni, 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun lebih ni, apa yang dia buat? Melalui pemikiran dia, melalui keyakinan dia, iktiqad dia, melalui kata-kata dia, macam mana sifat dia, akhlak dia, semua sekali Allah Ta'ala akan balas di akhirat kelak. Dan Allah Ta'ala sebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kejayaan sebenar bagi manusia bukan kejayaan dia boleh menghimpun sebanyak mana duit. Walaupun kita tahu duit ni penting, tapi bukanlah segala-galanya. Dan kalau kita nak pun mesti daripada sumber yang halal. Dan duit tu apabila dapat, sebenarnya harta kekayaan termasuk duit, kita kena yakin sepenuh hak ni semua adalah anugerah sementara daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala minta kita guna urus dengan sebaik mungkin. Patut keluar zakat ke, patut infak ke, terutamanya di zaman sekarang ni. Di zaman hampir satu dunia terlibat dengan COVID-19 termasuk negara kita. Inilah peranan orang yang ada duitnya. Nak bantu. Bahkan sebenarnya kalau kita baca dalam kitab fiqh, sampai satu tahap kadang-kadang pemerintah ni dia boleh paksa orang yang duit lebih ni, hak kita panggil ahli-ahli korporat ni, yang banyak, yang mana mereka ni juga dapat hasil kekayaan tu bukan kerana dia seorang, kerana bantuan daripada rakyat dan kerana ada kaitan dengan kerajaan. Jadi menjadi tanggungjawab juga. Hak banyak dengan cara banyak, hak sikit kena bagi cara sikit. Ini yahsabu annama lahu akhladah. Jadi ayat ni nak menggambarkan kepada kita, dia jangka melalui ilmu yang ada pada dia, harta ni boleh mengekalkan dia. Tapi dalam masa sama, dia tidak yakin sepenuh. Sebab itulah ayat ni, yahsabu annama lahu, dalam bahasa Arab dia panggil jumlah fi'liyah. Fi'il mudhari' yufidu dhann wasyak. Maknanya, dia fikir boleh harta, tapi taklah satu patut. Orang lain pakat mati belaka, kemudian dia pun mati. Tapi dia tak boleh nak kata putus. Bahawasanya dia akan mati juga, harta ni tidak kekal. Kerana apa? Kerana persekitaran kehidupan. Keliling-keliling dia tu pakat nak bubuk harta benda. Selagi mana boleh, dengan cara macam mana, itulah nombor dua. Betul ke tak betul, haram ke halal, tak kira. Yang pentingnya, laluan untuk dia kumpul harta benda sebanyak mungkin, maka dia buat. Itu yahsabu annama lahu akhladah. Jadi pemikiran dia, tasawur dia tadi, dia tak boleh nak beza antara harta yang hanya merupakan zinah, merupakan perhiasan dalam kehidupan. Bukan satu qimah, satu nilai yang perlu diberi tumpuan. Sepatutnya Islam ajar, yang perlu kita beri tumpuan adalah qimah, nilai tu. Nilai kehidupan apa dia? Maknanya melalui ilmu. Yang mana dengan ilmu yang benar yang kita ambil daripada Al-Quran, menyebabkan seseorang ni yakin betul dia dengan Allah SWT dan kehidupan. Kemudian duduk atas dunia ni memang kena buat ibadat. Termasuk makna ibadat adalah kita belajar, kita mengajar, kita solat, kita bagi zakat, kita bekerja, kita himpun duit, kita keluar zakat, kita derma, semua sekali itu. Tapi kita kena tahu bahawasanya harta ni adalah zinah sebenarnya. Dia bukan sampai ke tahap qimah, satu nilai
yang begitu tinggi. Sebab itulah setengah kata-kata mutiara ada, orang yang kumpul harta ni sebenarnya sebelum dia mati tu, dia sebenarnya dia dah mati. Orang yang kumpul harta ni sebenarnya orang mati. Maknanya walaupun pada zahir nampak dia hidup, tapi sebenarnya dia mati. Mati apa? Jiwa dia tu dah mati. Sebelum jasad dia tu ditanam dalam kubur, sebelum nyawa terakhir tu sebenarnya jiwa dia tu dah mati. Jadi apa yang Allah Ta'ala sebut surah pada tu? Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Kalla ni maknanya sepatutnya mu tidak berfikiran macam tu. Mu tidak buat macam tu. Mu tidak bersifat dengan sifat-sifat negatif tak ada. Sebab kalau mu duk ipun duit atas dunia, duk tak fikir masalah dosa pahala, mu berakhlak dengan akhlak yang hudus sebagaimana disebut tadi, antaranya humazah dengan lumazah tadi, macam mana kesudahan kamu? La yumbadhanna fil hutamah. Kamu akan dihumbah. La yumbadhanna, la yulqayanna, la yukzafanna. Mu akan dihumbah, akan dibuang dalam hutamah. Hutamah. Hutamah ni Allah Ta'ala tanya, wa ma adraka mal hutamah. Mu tahu ke tak apa dia hutamah ni? Hutamah adalah narullah al-muqadah, iaitu neraka Allah yang bernyala-nyala, yang dinyalakan atas perintah Allah SWT. Hutamah ni dia memberi makna narullah al-muqadah. Hutamah adalah api Allah, neraka yang bernyala-nyala. Hutamah juga dia memberi makna ihda tabaqat an-nar, salah satu kedudukan dalam neraka Allah SWT, neraka hutamah. Ada satu neraka khusus, neraka hutamah, yang mana hutamah ni dia memberi makna menghancurkan. Menghancurkan maknanya teruk sangatlah. Orang yang bersifat dengan sifat huduh tadi, orang yang kehidupan di atas dunia dia fikir masalah harta benda saja, tak apa fikir tanggungjawab, tak apa fikir masalah dosa pahala, tak apa fikir masalah zakat, infak apa semua sekali ni, kesudahan dia bukan setakat dia masuk dalam neraka hutamah pula. Neraka hutamah ni maknanya neraka yang masuk jadi hacul bu. Narullahil muqadah. Dan narullah disandar khusus pada kalimah, pada Allah Ta'ala. Kita ni, sama kita ni nar, api. Kita berurusan dengan api, perlu juga api apa dia? Api dapur kita panggil. Api untuk kita bakar daging. Jadi api untuk kita masak, dia tengok kadar dia. Gapo dia barang kita nak guna. Jadi ada guna api nyala dia sikit, ada api yang besar. Api untuk bakar kayu, api yang kita guna untuk bakar sapah contohnya. Tapi untuk bakar orang ni, Allah Ta'ala kata narullah. Api ni neraka Allah Ta'ala sendiri. Al-muqadah, yang menyala. Yang menyala, yang membakar, yang tidak akan padam. Itu maksud narullah al-muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Yang mana api yang membakar ni, hutamah ni, bakaran dia tu sampai ke peringkat, sampai ke hati manusia. Maknanya bakar fizikal kita manusia ni, sampai ke setengah ulama kata maksud alal afidah ni, api ni masuk ke dalam mulut, sampai ke dalam perut, sampai menyentuh pada hati kita. Al-afidah. Bakar dalam keadaan mereka ni hidup. Sebab apa sampai ke peringkat afidah? Allah Ta'ala sebut allati tattali'u alal afidah. Sebab kajian dibuat, antara hak paling sensitif fizikal kita manusia ni adalah di hati itulah. Di hati tu. Sebab kehidupan kita kan, hati, orang panggil perlu jaga perasaan, perlu jaga hati. Orang panggil kalau apa dia, terluka zahir ni, boleh dihilangkan dia, boleh dirawat, hilang. Tapi kalau terluka di hati, payah. Jadi siapa tak patuh. Hak paling sensitif,
hak paling sensitif itulah, siapa ke peringkat hak sensitif pun kerana bersifat dengan sifat ni, maka ganjaran Allah Ta'ala ni terlalu berat. Masuk dalam neraka hutamah, yang mana neraka ni bakaran dia allati tattali'u alal afidah. Itu satu makna sebab apa Allah Ta'ala sebut siapa ke al-afidah. Satu lagi ada ulama sebut kerana apa? Kerana hati ni lah asalnya yang memang peranan besar, yang menyebabkan manusia ni berfikiran nak buat ni kerana mari daripada hati, keyakinan. Ini penting, ini perlu diberi perhatian. Yang menyebabkan orang ni jadi mukmin ke, jadi kufur ke, jadi munafik ke, kerana apa? Kerana dia bermula daripada hati. Sebab itulah sangat penting hati kita ni dirawat. Sangat penting. Sebagaimana tubuh zahir kita ni kita nak rawat semua, nak makan makanan yang sedap, berkhasiat, yang lazat, kerana apa semua sekali. Sebagaimana kita duk cakna tubuh badan kita ni, muka kita ni nak pasti biar nampak berseri semua, biar nampak muda semua. Hati kita ni kita rawat ke tak? Sedangkan hati lah yang paling utama. Hati kita ni dalam kehidupan harian kita ni, apa sebenarnya yang hati kita fikir, pegangan kita. Sebab dia berkait dengan kesudahan kita manusia. Jadi sebab itulah apabila sebut hati dan dia dibakar dalam ayat dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, yang biasa kita baca, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dibakar ni walaupun sapa kepada ulu hati kita, tapi tak akan mati-mati, tak akan mati. Nak azab Allah Ta'ala tu terlalu berat. Wa ya'tihil maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghaliz. Ini dalam surah Ibrahim ayat yang ke-17. Kepedihan dan pelbagai bentuk azab yang secara logiknya manusia ni akan mati. Kerana masuk je dalam neraka hutamah tu, hancur lebur lah sepatutnya tubuh kita manusia ni dibakar. Kemudian bakaran tu masuk sampai ke dalam hati, ke dalam perut, tapi tak mati juga. Wa ya'tihil maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghaliz. Dia akan sentiasa diazab oleh Allah SWT. Pada zahir macam mati dah, tapi tak mati. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka. Dalam neraka hutamah ni seolahnya tak ada pintu, tak ada tikar, tak ada lubang, semuanya api belaka. Itu maksud muqsadah. Mutabbaqah, mughallaqah. Tutup rapat, tak boleh nak lari. Fi amadin mumaddadah. Dan mereka pula bukan setakat nar hutamah tu, bukan setakat tak ada pintu, tak ada tikar, tak ada lubang. Fi amadin mumaddadah, mereka diikat pada tiang-tiang yang besar, yang panjang. Maknanya nak menambahkan lagi penderitaan zahir dan batin. Zahir pun dibakar, hati kita pun jadi pedih kerana dihina melalui azab yang pedih. Kerana apa? Kerana antara faktornya masa kita hidup atas dunia ni, kita terlalu mudah sangat nak menghina orang, nak perekeh orang, nak mengumpat orang, nak menuduh orang dengan pelbagai-bagai jenis tuduhan yang menyebabkan kalau benda tu tidak benar, dia menimbulkan orang panggil syok wasangka terhadap seseorang kerana tuduhan kita yang berat tu, yang akhirnya menimbulkan perseteruan, kebencian. Sedangkan kita ni orang Islam, kita kena tunjuk contoh yang terbaik lah. Jadi itulah pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Humazah. Kita harap kita semua boleh menjadikan surah Al-Humazah ini sebagai salah satu surah untuk kita sentiasa baca, untuk sentiasa kita faham dan tadabbur dan menghayati dalam kehidupan kita, di sudut akhlak, di sudut perangai, di sudut tasawur kita, cara fikir kita, macam mana nak pastikan kita ni sentiasa mendapat rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita rasa terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk nikmat Islam
dan iman yang mana Allah Ta'ala sentiasa kita minta supaya kita jaga Islam kita ni, kita jaga iman kita, sehingga Allah Ta'ala kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, maknanya kita kena bersedia apabila sampai satu tahap kita meninggal dunia dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.